Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi cikgu doakan murid-murid dalam keadaan yang sihat dan sejahtera sentiasa di rumah masing-masing. Stay safe, stay at home. Jadi insya-Allah pada video kali ini cikgu akan tunjukkan salah satu kemahiran yang penting dalam sukan bola tampar. Okay, baiklah, jadi apakah kemahiran tersebut? Kemahiran tersebut seperti mana yang terpapar di atas, iaitu kemahiran meningkatkan stamina. Okay, baiklah, jadi kemahiran ini berguna untuk semua sukan, bukannya semata-mata bagi sukan bola tampar. Okay, baiklah, jadi jom kita tengok apa dia yang cikgu nak ajar mengenai kemahiran meningkatkan stamina. Baiklah, jom kita tengok. Yang pertama, isi kandungan yang terdapat dalam video kali ini. Jadi yang pertama, cikgu akan memberikan sebuah pengenalan mengenai kepentingan meningkatkan stamina ni. Kenapa penting sangat stamina ni? Okay, jadi nanti kita akan tengok. Kemudian barulah cikgu akan menerangkan berkenaan aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi meningkatkan stamina murid-murid. Kemudian yang terakhir sekali, cikgu akan cadangkan, cikgu akan memberikan satu panduan untuk pelaksanaan permainan kecil. Yang mana permainan ini kamu semua boleh laksanakan sama ada di rumah ataupun di sekolah. Okay, jadi tanpa buang masa, jom kita pergi kepada isi kandungan yang pertama. Apakah dia? Iaitu 01 mengenai pengenalan. Okay, jom kita tengok ada apa dekat pengenalan ni. Okey, baiklah. Jadi pengenalan ni, perkara yang pertama kita kena tahu, apa itu stamina. Kenapa penting sangat stamina ni? Sampai cikgu nak ajar kemahiran meningkatkan stamina. Jadi stamina ni murid-murid merupakan satu kemampuan ataupun satu daya tahan yang mana bila stamina kita semakin tinggi, kita dapat mengatasi ataupun kita dapat bertahan lebih lama semasa kita melakukan sesuatu aktiviti yang berintensiti tinggi ataupun mempunyai tempo dan frekuensi yang tinggi. Dalam kata yang lain ataupun dalam satu hipotesis yang ringkas, semakin meningkat stamina, semakin bertambah aktiviti yang dapat kita lakukan. Jadi itulah serba sedikit mengenai stamina. Kenapa pentingnya cikgu nak ajar kemahiran meningkatkan stamina. Okey, jadi jom kita teruskan. Jadi antara kelebihan-kelebihannya apabila kita dapat tingkatkan stamina kita, termasuklah yang pertama, kita dapat meningkatkan daya tahan seseorang individu, sama ada cikgu ataupun murid-murid semua. Kemudian yang kedua, kita akan dapat menguatkan komponen-komponen anggota badan, sama ada kaki kita ataupun tangan kita ataupun leher kita, bahu kita dan seluruh anggota badan kita. Okay, dan yang terakhir, meningkatkan stamina juga apabila kita melakukan aktiviti tersebut, ianya akan dapat membantu penurunan berat badan. Ini yang sangat menarik. Okay, jadi tanpa buang masa, jom kita tengok aktiviti yang pertama bagi kemahiran meningkatkan stamina. Okey, baiklah. Jadi inilah merupakan aktiviti yang pertama. Jadi ini merupakan asas bagi segala aktiviti yang mana kita perlulah melakukan pemanasan badan sebelum kita melakukan aktiviti. Okey, jadi kat sini cikgu ada tunjukkan satu cara macam mana kita nak melakukan pemanasan badan. Okey, jadi yang pertama, apa yang kita perlu buat? Cikgu akan sarankan kamu semua berlari anak daripada satu poin ke satu poin. Kalau ada kon, boleh guna kon. Nampak kat situ? Cikgu lari daripada kon biru kepada satu lagi kon biru. Kemudian cikgu akan patah balik kepada kon yang cikgu mula. Okay, jadi itulah langkah pemanasan badan yang pertama. Kemudian selepas kita melakukan aktiviti tersebut, barulah kita beranjak maju kepada aktiviti yang seterusnya, iaitu pemanasan badan. Okay, kita mulakan dengan tarik nafas. Kemudian kita mulakan dengan meregangkan bahagian kepala, atas, bawah, kanan, kemudian kiri. Dan kita teruskan dengan tangan kita. Okey, tangan kanan dahulu, kemudian tangan kiri. Okey, lepas tangan kiri, barulah kita meregangkan pergelangan tangan kita pula. Okey, macam tu, ke atas, ke bawah dan ke hadapan. Okey, sama juga sebelah kiri, ke atas, ke bawah dan ke hadapan. Kemudian barulah kita turun daripada atas ke bawah, iaitu kita pergi kepada pinggang dulu. Okey, ke depan. Kemudian ke kanan.
Kemudian kita ke kiri dan seterusnya ke hadapan ataupun ke belakang. Okey, cikgu tunjukkan daripada sisi macam ni untuk dia. Okey, jadi selepas pinggang kita turun lagi bawah iaitu bahagian kaki kita. Okey, kaki kanan, kemudian selepas kaki kanan kita teruskan dengan kaki kiri sama juga. Okey, satu. Ini kedua dan yang terakhir. Dan kiraan bagi setiap aktiviti ni ataupun dari kepala sampai kaki tu kiraannya adalah 1 sehingga 8. Murid-murid boleh kira sendiri nanti. Okey, jadi itu saja untuk aktiviti pemanasan badan dan kita akhiri dengan menarik nafas semula. Okey, jadi kemudian barulah kita boleh teruskan dengan aktiviti yang pertama. Baiklah, apa dia aktiviti yang pertama untuk meningkatkan stamina? Okay, jadi jom kita lihat sama-sama. Okey, jadi lihat. Cikgu ada whistle. Okey, apabila whistle ditiupkan, murid-murid akan mula berjalan daripada satu kon sehingga kon yang seterusnya yang telah ditetapkan. Okey, jadi ini dia kon cikgu yang lagi satu. Sampai je dekat kon tersebut, murid-murid boleh terus berlari-lari anak. Berlari-lari anak sampailah satu tahap, sampai dah berhenti. Kemudian kita terus melakukan senaman aerobik ke atas, ke kanan dan juga ke kiri. Kita buat satu ragangan yang baik seperti mana senaman aerobik. Jadi itulah dia untuk aktiviti yang pertama, iaitu kita berjalan, berlari dan melakukan senaman aerobik. Itulah aktiviti pertama untuk kemahiran meningkatkan stamina. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi pula kepada aktiviti kedua untuk kita meningkatkan stamina kita. Okey, apa dia aktiviti kedua? Aktiviti pertama tadi mudah saja kan? Okey, jom kita tengok aktiviti kedua. Okey dia. Aktiviti kedua adalah ini dia aktiviti kedua. Okey, jom kita tengok apa cikgu akan ajar dalam aktiviti kedua ini. Okey, mula-mula kalau boleh kita buat aktiviti ni secara beramai-ramai, panggil ibu ayah, kemudian kita buat satu bulatan dan sediakan satu tali skip. Kemudian orang yang pertama akan mengambil tali skip tersebut dan melakukan skipping sebanyak 10 kali. 1, 2, 3 sehinggalah kiraan 10. Okey, selesai 10, kita letak semula di tengah. Kemudian apa yang kita perlu lakukan? Kita akan terus pergi kepada sebuah tangga yang telah disediakan. Okey, kemudian kita terus berlari ataupun berjalan menaiki tangga tersebut sehinggalah tiba di atas sekali, barulah kita berhenti. Dalam kata yang lain, aktiviti kedua ini memerlukan kita membuat aktiviti tersebut berdekatan dengan tangga. Dekat rumah masing-masing mesti ada tangga kan? Kalau tak ada tangga, boleh juga lihat di taman permainan di sebelah rumah. Jangan pergi jauh-jauh. Kita tak boleh keluar rumah sebab kita tengah PKP. Stay safe, stay at home. Okey, ingat tu. Jadi seterusnya, itulah dia merupakan aktiviti kedua bagi kemahiran meningkatkan stamina, yang mana kita menggunakan tali skip dan juga kita melaksanakan aktiviti naik turun tangga. Macam kat sini cikgu tunjuk naik saja. Nanti kamu boleh turun pun kamu boleh aplikasi sekali. Jadi jom kita tengok apa dia yang seterusnya. Okey, jadi itulah dua aktiviti utama untuk kemahiran meningkatkan stamina. Jadi sekarang cikgu akan tunjukkan satu permainan kecil. Macam mana permainan tersebut? Okey, permainan ini terdiri daripada dua litar yang berbeza. Ini adalah litar yang pertama dan ini pula litar yang kedua. Jadi apa yang perlu buat? Murid-murid boleh melaksanakan aktiviti ini bersama keluarga, yang mana contohnya dalam satu keluarga tu ada 10 orang. Jadi 5 orang pada litar A, 5 orang pada litar B. Jadi apabila whistle ditiupkan, maka mereka yang berada di litar A, orang yang pertama, akan terus berjalan sehingga ke kon yang merah ini, kon merah yang pertama ini, kemudian terus berlari sehingga ke bakul untuk meletakkan pundi kacang ataupun apa-apa benda yang boleh digunakan yang terdapat di rumah. Kalau ada pundi kacang, kita guna pundi kacang. Kemudian dalam waktu yang sama, apabila whistle ditiupkan juga, murid ataupun mereka yang berada di litar B, orang yang pertama, akan terus melakukan skipping, iaitu sebanyak 10 kali. Selesai saja skipping, terus naik tangga dan meletakkan juga pundi kacang di dalam bakul. Okey, setelah selesai semua orang yang ada di dalam litar A dan litar B menyelesaikan aktiviti masing-masing, barulah kita saling bertukar litar.
Maksudnya orang yang buat litar A tadi pergi kepada litar B, orang yang buat litar B tadi pergi kepada litar A. Dan setelah selesai semua menyelesaikan aktiviti di litar A dan litar B, barulah bawa bakul masing-masing sehingga satu garisan penamat. Bila tiba pada garisan penamat tersebut, barulah dikira sebagai pemenang. Jadi itu saja aktiviti kecil yang sesuai untuk kita mengaplikasikan kemahiran ataupun aktiviti meningkatkan stamina. Jadi yang terakhir sekali, macam biasa, semua aktiviti selepas kita warm up, buat aktiviti, akhir sekali kita cooling down, iaitu penyejukan badan. Okay, penyejukan badan ni, kalau kita tengok kat video yang cikgu tunjukkan ni, cikgu buat daripada kaki sehingga ke kepala. Kalau pemanasan badan dari kepala sehingga kaki. Penyejukan badan kita reverse balik. Jadi itu saja untuk penyejukan badan. Okey, jadi sebelum cikgu akhiri, sambil kamu tengok video ini, cikgu nak beritahu satu tips ataupun satu perkara penting, SOP yang perlu kamu ingat. Nampak tak cikgu pakai apa tu? Cikgu pakai mask. Jadi kalau aktiviti kita ringan-ringan saja dan kita berada di luar, seeloknya kita perlu memakai mask bagi menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang di sekeliling kita. Okey, jadi nampak di situ cikgu dah sampai tangan dan cikgu akan akhiri dengan kepala. Selesai saja di kepala, maka selesailah semua aktiviti untuk kemahiran meningkatkan stamina ini. Okey, jadi last sekali kita tarik nafas dan hold. Okey, jadi cikgu rasa itu saja untuk video kali ini. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada mereka atau murid-murid yang sudi melihat video sehingga habis. Dan ingat, majulah sukan untuk negara. Dan cikgu harap murid-murid dapat mempraktikkan segala aktiviti yang cikgu ajarkan mengenai kemahiran meningkatkan stamina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.